Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, kita akan sambung pengajian berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, menceritakan peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Sambung yang semalam lagi. Panjang cerita dia sebab dia cerita secara detail. Jadinya semalam kat faedah kan, dia kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah, faidatun ay hadhihi faidah, ini satu faedah azimatun, yang amat besarlah faedah dia tu. Barang siapa yang menentukan faedah, ini satu faedah yang amat besar. Telah ijma', telah muafakat di kalangan ulama, segala ulama, bahawasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya, Isra' dan Mi'raj tadi ni dengan ruh. Nabi Isra' dan Mi'raj ni khilaf antara ulama, tapi ijma'nya yang sepakat ulama kebanyakannya adalah Isra' dan Mi'raj Nabi ni dengan ruh dan jasad sekali. Sebab ada pendapat, ada orang kata Nabi ni Isra' dan Mi'raj dengan roh sahaja, jasad tak ikut sekali. Ianya mengikut Syekh Daud Al-Fatani, dia kata ijma' ulama Isra' dan Mi'raj ni iaitulah Nabi Isra' dan Mi'raj dengan roh dan jasad sekali. Bukan hanya roh, tapi sekali dengan tubuh Nabi sekali, Nabi Isra' dan Mi'raj. Dan adalah keduanya, kata roh dan jasad tadi ni, keduanya itu pada malam yang satu daripada Mekah. Pada malam yang satu, yakni satu malam. Berlakunya Isra' dan Mi'raj itu pada satu malam. Ini mengikut ijma' ulama. Kebanyakan ulama nyatakan Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada satu malam. Malam yang satu. Bermulanya Isra' dan Mi'raj tadi daripada Mekah dahulu. Daripada Mekah. Kemudiannya berlakunya Isra' dan Mi'raj tu waktu Nabi di Mekah. Dahulu daripada hijrah dengan setahun. Mana kata setahun sebelum hijrah. Isra' dan Mi'raj, peristiwa dia tu berlaku setahun sebelum hijrah. Tu poin dia. Ingat lah. Berlaku setahun sebelum hijrah. Kata setengah ulama, kemudian daripada mati Abu Talib, bapa saudara Nabi, meninggal lepas pada tu. Berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dan Siti Khadijah, atau pada kata Abu Talib, ini kemudian selepas daripada matinya Siti Khadijah. Lepas pada mati Siti Khadijah, matinya Abu Talib, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Itulah pada malam Isnin. Berlakunya Isra' dan Mi'raj pada malam Isnin. Pada malam Isnin 7 likur. Ini bahasa lama, bahasa dulu. Likur ni 20. 7 lah kan. 20 tambah 7 27 hari bulan Rejab. Berlakunya Isra' dan Mi'raj 27 hari bulan Rejab. Malam ni berapa? Malam ni 27. Malam ni dah. Berbetulan dengan malam ni. Malam 27 likur
27 Rejab. Malam ni. Tapi hari ni hari Rabu dah. Hari Khamis, malam Khamis, hari Rabu malam Khamis. Ini hari Isnin berlakunya. Waktu Nabi itulah. Dan tiada jatuh seorang daripada anbiya, tiada berlaku seorang daripada anbiya, daripada para nabi yang dahulu. Isra' dan Mi'raj ini tak pernah berlaku di zaman Nabi Adam sampailah Nabi Isa. Melainkan Nabi Muhammad yang berlaku Isra' dan Mi'raj ni. Ini keistimewaan kepada Nabi Khatimul Mursalin, penutup segala para nabi. Nabi kita lah yang paling istimewa. Baik. Kata muallif afallahu anhu. Ia kata muallif yang menyusunkan kitab ni. Afallah, mudah-mudahan memaaf, anhu daripada muallif, pengarang bagi kitab ni lah. Antara nabi, dia kata muallif tadi, kata pengarang kitab tadi, yang kitab asal dia tu daripada kitab Arab ni. Pengarang kitab Arab dia kata antara Nabi SAW pada Baitillah, antara ni ketika lah, tu maksud antara tu ketika Nabi SAW pada Baitillah, waktu berada di Baitillah dalam hijir, yang ni hijir Ismail tu kan. Kalau kita tengok di Kaabah tu, hak petak tu, dia ada macam tembok macam U tu. Tu orang panggil hijir Ismail, tembok tu. Dia panggil hijir Ismail. Jadinya Nabi duduk dalam likung tu, likung hijir Ismail tu, dalam tembok tu. Pada malam tu, ni nak cerita bermulanya malam Isra' Mi'raj ni, peristiwa Isra' Mi'raj ni, macam mana berlaku dia tu. Jadi pada malam tu Nabi duduk dalam Baitillah, duduk di sisi Baitillah dalam hijir Ismail tu, berguling di atas lambung Nabi. Mana kata tidur tu ngiring di atas lambung ni tepi lah, lambung yang belah kanan Nabi tidur. Itu sunnah tidur memang macam tu. Cara tidur yang sunnah, kita berbaring di atas lambung yang kanan. Ianya Nabi masa tu macam tu, sedang tidur. Antara dua kaki bapa muda Nabi. Bapa muda ni bapa saudara lah, bapa menakan. Dan anak bapa mudanya Nabi. Anak bapa mudanya anak bapa muda maksudnya anak kepada bapa saudara, itulah sepupu. Tu maksud anak bapa muda, yakni sepupu. Iaitu kata siapa dia? Bapa muda dan juga anak bapa muda dia tu Hamzah. Hamzah ni kena kepada bapa muda dia, yakni bapa saudara dia. Bapa saudara bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Dan Ja'far anak Abu Talib. Ja'far ni sepupu Nabi, anak bagi Abu Talib. Anak bagi Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Inilah sepupu Nabi ni. Ianya antara Hamzah dan juga Ja'far. Nabi tidur tu, sedang baring di atas lambung kanan dalam hijir Ismail tadi ni, bersama-sama dengan Hamzah dan juga Ja'far. Tiba-tiba nak dijadikan cerita datang akan Nabi Jibril, ini oleh Jibril, oleh Jibril. Tiba-tiba Jibril datang kepada Nabi yang sedang berbaring di atas lambung belah kanan. Dan Mikail bersama-sama dengan Jibril tadi, ada Mikail juga. Dan satu malaikat lagi, mana kata yang datang pada Nabi malam tu 3 orang. Pertamanya Jibril, keduanya Mikail, dan seorang lagi ialah malaikat yang tak diberikan nama tadi. Yang tak dituliskan nama sini. Maka menanggung malaikat itu Jibril, Mikail dan satu malaikat tu. Menanggung malaikat itu dia akan Nabi hingga didatangkan kepada Zamzam. Mereka bawa Nabi baginda, tubuh baginda kepada Zamzam, yakni telaga Zamzam. Bawa. Nabi waktu tu sedang baring, mereka bawa kepada telaga Zamzam. Maka melentangkan malaikat itu, 3 orang malaikat tadi ni melentangkan akan Nabi SAW atas belakangnya.
belakang Nabi. Mereka letak bagi baring. Maka adalah yang memerintahkan ataupun yang mengarahkan segala perkara itu ialah Jibril. Jibril yang arah. Nak buat macam mana, nak buat macam mana ni, nak urus macam mana jasad baginda ni. Nak buat macam mana. Ianya Jibril yang mengetuai. Ni. Maka membelah dadanya, dada Nabi tu daripada lebih hingga ke bawah perut. Daripada lebih, yakni lubang tengkok. Ni daripada atas ni, lubang tengkok ni, sampailah ke bawah perut. Ke bawah perut Nabi dibelah. Ni proses nak mencucikan orang panggil hati Nabi ni. Ianya malaikat Jibril yang mengetuai proses ni. Kemudian selepas daripada dibelahkan, maka berkata Jibril bagi Mikail. Maka malaikat Jibril pun mengarahkan Mikail, bawa olehmu. Hei Mikail, bawa olehmu dengan satu batil. Batil. Macam batil. Apa dia maksud batil? Cetong ataupun cebok lah. Cebok, gayung. Bawakan satu gayung daripada air Zamzam. Apa tujuan dia? Supaya aku sucikan hatinya, hati Nabi Muhammad SAW. Jibril arah kepada malaikat Mikail supaya bawa mai satu gayung daripada air Zamzam supaya dia boleh sucikan hati Nabi SAW yang mulia. Dan supaya luas dadanya, dada Nabi tu. Supaya luas dadanya, dada Nabi. Ini daripada menerima nur dan cahaya lah, yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Tu bersih hati Nabi ni. Tu. Maka dikeluarkan jantungnya, jantung Nabi. Maka bermulalah proses menyucikan hati Nabi ni. Maka dikeluarkan jantung awal-awal sekali. Dikeluarkan jantungnya, jantung Nabi, dan dibelahnya jantung tadi ni. Selepas mana dikeluarkan jantung, dibelahkan jantung Nabi. Kemudian selepas daripada dibelahkan jantung Nabi tadi ni, kemudian dibasuhnya. Dibasuhnya Jibril tadi ni akan jantung. Jibril pun membasuh jantung. Jantung Nabi yang mulia tadi. Berapa kali basuh? 3 kali. Dengan 3 batil, dengan 3 gayung, 3 cebok. Basuh tu 3 kali dengan 3 gayung air Zamzam. Dibasuhkan hati Nabi. Dan dikeluarkan barang di dalamnya, di dalam jantung tu. Di dalam hati Nabi tadi ni dikeluarkan barang yang di dalamnya. Bayan daripada barang tu daripada darah yang hitam, perkara-perkara yang kotor lah, yang berada di dalam jantung hati Nabi tadi ni. Mereka dicucikan daripada darah-darah yang hitam. Maka berkata ia Jibril, inilah darah yang hitam ni. Inilah darah yang hitam yang dicuci daripada jantung Nabi ni. Inilah bahagian syaitan. Inilah tempat syaitan meletakkan satu-satu kejahatannya di dalam tubuh seseorang. Inilah. Maka berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan 3 batil air. Maka berulang alik lah. Dia ambil air Zamzam, mai. Cuci. Ambil pula satu lagi. Air Zamzam, bawa mai, cuci, ambil pula. Lepas tu bawa mai lagi, cuci buat kali yang ketiga. Begitulah berulangnya Mikail, ulang alik dia ambil air Zamzam. Kemudian selepas daripada tu, maka didatangkan Jibril dengan suatu batil yang lain pula. Satu batil ni satu gayung lah, satu cebok yang lain pula daripada emas penuh. Tadi cebok tadi ni, gayung tadi ni ada emas yang penuh. Di dalamnya batil emas tu ataupun gayung emas tadi ni, hikmah
ada rahsia-rahsia Allah Ta'ala dan juga iman. Iman, kepercayaan, kebenaran yang terisi dalam batil, dalam gayung tadi ni. Maka menuangkan oleh Jibril, oleh Jibril tu tuangkan tadi ni batil yang dipenuhi dengan ammah dan juga hikmah tu, dituang oleh Jibril ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ambil mah tadi, ambil hikmah dan juga iman yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala, isi dalam jantung hati Nabi tadi. Jantung ataupun hati nurani dia panggil. Isi dalam tu. Maka penuhlah dengan hikmah, maka penuhlah yakni di dalam hati Nabi tadi ni dengan hikmah. Hikmah pun memenuhi, dan juga ilmu, dan juga yakin, kepercayaan, dan juga Islam penuh dalam hati Nabi. Kemudian selepas daripada tu, maka ditutupnya jantung Nabi tadi yang dibelah oleh malaikat Jibril ni. Macam operation lah. Ditutup dan dijahit balik jantung Nabi tu dengan ketiadaan pedih, dengan ketiadaan sakit, atau dia kata pedih dengan ketiadaan sakit. Maka dijahit balik, jahit dengan keadaan Nabi tu tak rasa sakit dan juga pedih. Tu mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka dimenterikan antara dua belikat Nabi tu, dimenteri apa? Dengan khatamin nubuwah, dengan cop ataupun dengan menteri nubuwah, kenabian. Dimenteri ni macam seolah-olah dipeteri lah, ataupun dicop. Mudah-mudah faham, dicop kan, dengan cop kenabian, khatamun nubuwah. Di mana? Di antara dua belikat. Tulang belikat, tulang yang belakang ni macam kepak tu, di tengah-tengah tu dicopkan dengan khatamun nubuwah, cop kenabian. Ianya nisbah apa khatamun nubuwah ni khilaf jugalah di kalangan ulama dari segi bentuk dia. Ada yang kata bentuk macam bentuk telur, ada yang kata bentuk tiga segi. Itu khilaf. Tapi yang utamanya mesti adanya kelakuan orang panggil bentuk khatamun nubuwah tu antara dua belikat, seperti mana yang pernah dilihat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah tengok, memang ada sungguh cop kenabian di antara dua belikat Nabi ni, di tengah-tengah belakang Nabi. Baik. Kemudian selepas daripada tu maka didatangkan dengan borak. Dengan borak daripada syurga. Borak ni nanti dia akan cerita macam mana perihal borak. Borak ni apa dia? Ni kita dengar dulu nama dia. Borak daripada syurga yang berpelana. Tu. Borak tu ada siap dengan pelana ataupun seat lah. Seat yang biasa kita tengok atas kuda tu. Siap ada di atas borak tu. Borak tu nama binatang tu lah. Yang berpelana lagi berkekang. Siap ada tali tu. Tali yang macam orang duk naik kuda tu kan. Tali tu orang panggil tali kekang. Tali tu yang duk kawal kuda kiri ke kanan tu. Tali. Siap dengan tali tu. Maka iaitu kata borak di cerita ni. Borak ni apa dia? Borak ni suatu binatang yang putih. Ni binatang borak ni, binatang yang putih, lagi besar daripada himar. Dia besar daripada himar. Himar ni keledai. Dia besar daripada keledai lah. Besar daripada keledai. Dan kecil daripada bagal. Kecil daripada bagal. Bagal ni kacukan keledai dengan kuda, bagal. Dia nak kata kecil sampai tahap keledai pun tak juga. Nak kata besar sampai tahap kuda pun tak jugalah. Sedang-sedang je. Tu. Ini itulah burak. Empat kakinya kaki borak tu. Borak ni dia ada empat kaki. Macam keledai, macam kuda juga. Sifat pada empat kaki mana yang amat pantas perjalanannya? Perjalanan bagi borak tadi ni.
cepat. Kalau kata dia berjalan tu cepat sangat, maka adalah antara satu langkah borak ni, satu langkah ke satu langkah, pada satu langkah kira-kira dengan sekadar penglihatan mata, sepantah mata. Kalau kita tengok ujung ni, padang ujung ni, kita tengok dah ada ujung tu. Cepat dia tu seperlihatan mata. Lagi gerak dua telinga borak ni gerak. Apabila naik kepada bukit, borak ni kalau kata dia naik ke bukit, maka panjang dua kaki yang belakang borak tu. Tengok dua atas lah. Panjang kaki dia. No. Kaki belakang tu. Tengok dua atas. Dan apabila turun bukit, maka panjang dua kaki hadapannya. Dia kaki depan dia tu sampai dulu. Tengok badan sampai bawah. Tu cepat. Seperlihatan mata. Lagi ada baginya borak ni dua sayapnya, sayap borak ni. Pada asal dua pahanya, pada humbi bagi dua pahanya, dua paha borak ni. Dia sayap dekat badan, dekat umbi paha dia. Umbi paha ni macam mana? Dekat badan dia tu lah, atas daripada dia punya paha dia tu. Atas tu, dekat badan dia tu, dekat ujung paha dia tu. Kat situ ada sayap. Menterbangkan dengan kedua sayap itu akan kaki borak. Ianya dengan dua sayap tadi dia terbang. Maka tak kalah hendak menunggang Nabi SAW akan borak. Waktu Nabi nak naik ke perjalanan Isra' dan Mi'raj ni, waktu Nabi nak naik dia tu, maka meliar, ini jadi liar lah, dan mempayah akan tunggang borak tu. Jadi liar. Jadi macam kita ni, macam kuda jugalah kan. Kita nak naik, kita jadi kuda tak boleh nak duduk diam. Jadi liar. Maka susah lah nak naik tu. Maka menghantar, bila jadi borak jadi macam tu, Nabi nak naik jadi tak boleh, jadi susah. Maka menghantar Jibril akan tangan Jibril pun letak tangan ni pada leher bagi borak tadi ni. Nabi pun letak tangan kat leher. Serta berkata Jibril akan borak tu, bukan letak tangan saja. Jibril kata kepada borak tu, tiadakah engkau malu, hei borak? Demi Allah, tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada di sisi Allah Ta'ala. Tak malu ke hei borak? Hari ni seorang hamba Allah Ta'ala yang paling mulia sekali, yang tak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi SAW nak tunggang. Adakah kamu tak malu? Yang buat macam menliarkan diri kamu ni. Maka tak kala mendengar borak dengar panggil perkataan Jibril tadi, adakah kamu tak malu? Hari ni manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala nak tunggang kamu buat perangai kan? Dia macam tu. Maka tak kala mendengar tu akan perkataan Jibril, maka patuh tubuhnya penuh. Maka penuh tubuhnya, tubuh borak tadi dengan berpeluh habis tubuh dia. Tu. Dengar perkataan tu, Allah. Tu borak tu. Binatang tadi, haiwan tadi ni malu dengan Rasulullah. Batu kita malu borak ni sampai berpeluh-peluh, dan tetap ia borak serta merendahkan diri borak tu. Tu. Akhirnya dia pun tetap diam ia borak serta merendahkan diri borak tu. Borak tu pun turun duduk untuk memudahkan Nabi SAW menunggang. Ianya duduk rendahkan diri hingga naik Rasulullah SAW akan borak. Tu hebatnya akhlak seekor haiwan yang bernama borak. Ini haiwan. Kalau kita orang yang ada akal tak malu dengan Rasulullah, amat teruk lah akhlak. Kata Abu Sa'id bin Musayyab,
rahimahullah ta'ala, iaitu borak yang ditunggangkan oleh, iaitu kata borak tadi ni, borak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tak kala datang ke Baitullahil Haram. Waktu dulu ni, waktu zaman Nabi Ibrahim datang ke Baitullah pun naik borak yang sama juga. Begitu cerita dia. Borak yang sama. Ianya Nabi Ibrahim tu datang ke Baitullahil Haram ziarah anak Nabi Ibrahim. Nama apa? Badal anaknya Ismail. Ismail. Ianya waktu Nabi Ibrahim nak ziarah anak Nabi Ibrahim yakni Ismail, datang naik borak tu. Dan Siti Hajar ada sama-sama dengan Ismail tu. Siti Hajar juga. Siti Hajar ni ibu kepada Nabi Ismail, isteri kepada Nabi Ibrahim. Tinggal di Baitullahil Haram. Ianya Nabi Ibrahim daripada Palestin ke Baitullahil Haram menaiki borak ni. Maka berjalan ia ya Nabi, padahal Jibril berjalan ia Nabi Muhammad, padahal Jibril waktu tu pada pihak kanan serta memegang belakang Nabi. Mana kata Jibril duduk belah kanan, Nabi duduk atas borak. Sambil jalan, sambil malaikat Jibril memegang belakang Nabi. Belakang Nabi. Belakang. Apa dia tulis dalam kitab? Balukangnya Nabi. Balukang ni bukan belakang tu. Balukang ni kata guru tempat pijak balukang, tempat pijak. Tempat pijak kaki Nabi tu. Tak kenal, jaga. Buat catatan sikit, balukang tu adalah tempat pijak kaki Nabi tu. Di atas pelana tu jugalah, dekat tepi tu. Tepi tu tempat pijak. Ianya malaikat Jibril dia pegang tu lah, sambil-sambil berjalan. Dan Israfil pada pihak kiri Nabi. Jadinya Jibril belah kanan. Jibril belah kanan, juga Israfil duduk di sebelah kiri, pada pihak kiri, serta memegangkan kekang bagi borak tu, tali kekang tu lah. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak bakhal. Yakni apa maksud bakhal tu? Pohon kurma. Terletak pada satu kampung, satu dusun ni satu kampung lah. Lalu melintasilah Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril dan juga Mikail pada satu kampung. Ni dah mulalah perjalanan ni, melintasi satu kampung yang kampung tadi ni banyak bakhal, yakni banyak pohon kurma, ladang tamal. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad di sini. Wahai Muhammad, turunlah di sini, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka sembahyang 2 rakaat. Maka sembahyang ni sembahyang 2 rakaat di sini. Tempat satu kampung yang banyak pohon kurma ataupun ladang tamar tadi ni. Maka turun ia Nabi dan sembahyang 2 rakaat tu, mentaati perintah yang diberikan oleh malaikat Jibril tadi. Nabi pun turun sembahyang 2 rakaat. Kemudian selepas daripada sembahyang 2 rakaat, maka menunggang ia Nabi akan borak, sambung balik tunggang borak. Maka berkata Jibril bagi Nabi, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang tadi yang ada banyak pohon kurma tadi ni? Tahu tak tu tempat apa? Maka sabda Nabi, tiada. Nabi tak tahu tempat apa tu. Maka katanya Jibril, itulah
Tayyibah, yakni Madinatul Munawwarah. Waktu tu Nabi tak hijrah lagi, belum hijrah lagi. Jadinya malaikat Jibril bagi tahu itulah tempatnya, nama Madinah Al-Munawwarah ni. Dan kepadanya, kepada Madinah tadi ataupun Tayyibah, nama gelaran waktu tu, kepadanya tuan hamba berpindah. Yang ini tuan hamba akan berpindah. Tuan hamba tu merujuk kepada Nabi lah. Di situlah malaikat Jibril bagi tahu Nabi akan berpindah, yakni berhijrah. Dan sentiasa berjalan borak itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki. Selangkah sekadar seperlihat. Selangkah, walaupun selangkah, tapi dia punya satu langkah dia tu jauh mata memandang, seperlihat, sekelip mata, som. Jauh dia tu. Maka berkata Jibril turun. Selepas mana selangkah demi selangkah borak berjalan, maka Jibril pun mengarahkan, memberi arahan kepada Nabi supaya turun pula. Sembahyang 2 rakaat. Maka turun ia Jibril. Maka turun ia Nabi. Maka turunlah Nabi selepas mana mendengar arahan daripada malaikat Jibril. Maka sembahyang Nabi 2 rakaat seperti yang disuruhnya oleh malaikat Jibril tadi. Nabi pun turun sembahyang 2 rakaat. Kemudian maka menunggang ia Nabi. Nabi pun menunggang balik. Selepas sembahyang 2 rakaat, naik balik borak, tunggang macam biasa balik. Maka kata Jibril, adakah tuan hamba tahu apa tempat ni? Tempat yang singgah saat ni untuk sembahyang 2 rakaat tu, tempat apa ni? Maka sabdanya Nabi, tiada katanya. Tiada tahu. Tiada tahu, kata Nabi. Tak tahulah tempat apa ni. Katanya Jibril, itulah Madian. Itulah tempat sembahyang 2 rakaat tadi ni. Madian nama tempat dia tu. Pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah. Ini akan kalamullah. Dan khitabnya khitab Nabi Musa tu. Yang ni akan Allah. Khitab ni bercakap lah, berbual dengan Allah Ta'ala. Di situlah dia ada satu tempat tu, nama dia Madian. Di situlah tempat Nabi Musa mendengar akan kalamullah. Dan juga berkhitab Nabi Musa tu, yang ni dengan Allah. Maka sentiasa berjalan ia Nabi. Lepas tu sambung berjalan balik. Naik balik borak, teruskan perjalanan. Kemudian berkata Jibril, turun ya Muhammad. Duk tak lama lepas tu baru berjalan 20 langkah. Malaikat Jibril bagi tahu pula Nabi Muhammad turun. Suruh Nabi Muhammad turun. Maka sembahyang 2 rakaat. Itu arahan malaikat Jibril. Maka memperbuat Nabi seperti yang disuruh oleh malaikat Jibril. Ini turun dan juga Nabi sembahyang 2 rakaat. Tu. Kemudian selepas daripada tu, maka menunggang ia Nabi seperti macam biasa baliklah sebelum tadi. Naik atas borak, tunggang balik borak. Maka berkata Jibril bagi Nabi dah, adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang saat ini? Hak berhenti selepas daripada berhenti di Madian, sambung perjalanan, berhenti pula tu. Tempat apa tu? Maka sabda Nabi, tiada. Nabi tak tahu. Tiada ketahui. Nabi tak tahu tempat apa tu. Maka katanya Jibril, itulah tuan hamba sembahyang pada Baitul Laham. Tempat tadi ni nama Baitul Laham. Apa tempat Baitul Laham ni? Tempat diperanakkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Baitul Laham tu tempat diperanakkan Nabi Isa alaihi salam, ini oleh Siti Maryam. Situlah tempat Siti Maryam melahirkan akan anak danya, yakni Nabi Allah Isa alaihi salam. Nama dia Baitul Laham. Ingat tu, Baitul Laham tempat diperanakkan Nabi Allah Isa.
Baik. Berapa jam? Sekian jam tu. Baik. Dan antara adalah Nabi SAW berjalan. Gampang takut dia jawab yang kedua. Yo. 12. 6. Dan antara adalah Nabi SAW berjalan, tiba-tiba melihat akan Ifrit. Ianya waktu Nabi teruskan perjalanan selepas mana Malaikat Jibril suruh sembahyang di Baitul Laham 2 rakaat, di tempat diperanakkan Nabi Allah Isa. Nabi teruskan perjalanan, maka Nabi melihat Ifrit, jin Ifrit. Ianya ni esok insya-Allah kita akan sambung cerita ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala alam. Ini Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalatu. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا منه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.